Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semua penonton Al-Kuliah di mana saja anda berada, di tanah air ke, di luar negara ke yang dapat mengikuti Al-Kuliah pada petang ini, termasuk juga penonton-penonton dalam booth Kota Ilmu yang kita bersiaran secara langsung di Stadium Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu sempena Karnival Jom Heboh Sabah yang akan berlangsung pada esok dan lusa hari Sabtu dan hari Ahad. Tuan-tuan dan puan-puan, masih ingat lagi tak kisah yang baru-baru berlaku bagaimana seorang bomoh yang telah lari ke sempadan negara kita selepas berjaya membunuh seorang anak muda hasil rawatan yang memang tidak masuk akal sama sekali sampai peringkat mati seorang pesakitnya, dan dia sempat melarikan diri pula, menyembunyikan diri daripada polis. Tuan puan ini sungguh menyayatkan hati kita, dan ini menandakan bahawa jenayah sihir makin berleluasa dan masih ada dalam masyarakat kita. Dan hari ini Al-Kuliah membicarakan topik yang memang berkaitan langsung dengan kes tersebut, iaitu jenayah sihir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada petang ini sebenarnya kami tidak kesorangan, tidak bertiga dengan ahli panel saja, tapi kita ada orang kata apa, penonton-penonton yang akan datang yang berada di booth Kota Ilmu pada petang ini. Siapakah mereka? Mereka adalah tuan perempuan anggota PDRM Kontingen Sabah yang memang suka kata apa dengan Al-Kuliah setiap orang kata apa, hampir Sabah minggu lah, anggota perkap bersama dengan Al-Kuliah, dan kita juga bersama dengan anggota Pulapol dan juga ahli-ahli perkap daripada Kontingen Sabah sebenarnya. Dan booth Kota Ilmu dimeriahkan lagi, diserikan dengan kehadiran Pesuruhjaya Polis Sabah, iaitu yang dihormati Datuk Haji Hamzah bin Taib bersama dengan Datin pada petang ini. Tuan-tuan puan-puan, jenayah sihir, kita undang ahli panel yang memang pakar tentang sihir. Tak lain tak bukan yang bahagia Ustaz Syarhan Syafi'i, yang merupakan pengasas dan penasihat kepada pengamal perbuatan Islam Zamdur Rani Sdn Bhd. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik je, alhamdulillah. Segak Ustaz hari ini. Alhamdulillah. Dan juga yang segak dengan uniform PDRM-nya yang bahagia ACP Muhammad Khalil Kadir, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sabah ataupun KJSJ. Timbalan KJSJ IPK Sabah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita teruskan Al-Kuliah jenayah sihir pada petang ini dengan soalan pertama. Ustaz, boleh kita mulakan? Ya, boleh. Sebelum itu, bagi mereka yang ada di rumah sekarang, di mana saja, sediakan pen dan kertas lain kali ya. Sebab Ustaz Syahran akan bagi doa, bagi nombor telefonnya, bagi nombor IC, macam-macam lagi. Anda kena catat, jangan tanya saya lepas ni ya. Okey. Ustaz, apakah dimaksudkan dengan sihir? Dari segi bahasanya, dari segi istilahnya, adakah dia sama dengan silap mata? David Copperfield tu boleh mengalihkan IPK Sabah ke tempat lain katakanlah. Sama ke tak Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dalam rancangan Al-Kuliah ini, mudah-mudahan kita pada petang ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memenuhi permintaan Ustaz Fauzi untuk menghuraikan sihir ini dalam perspektif agama. Yang pertama sekali kita kena ingat bahawa sihir dalam segi bahasanya. Sihir dari segi bahasanya ialah memalingkan sesuatu daripada hakikatnya. Memalingkan sesuatu yang benar daripada hakikatnya. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, sihir ialah satu perbuatan ataupun amalan dengan cara meminta pertolongan daripada jin dan iblis dan meminta pertolongan daripada mereka. Dengan arti kata lain, bahawa main karakter dalam ilmu sihir ini adalah jin, syaitan dan iblis. Dan ada juga yang berpendapat definisi ilmu sihir ini ialah satu ikatan ataupun jampi-jampi tertentu ataupun tulisan perkataan yang diucapkan dengan menggunakan khadam sebagai orang tengahnya untuk memberi kemudaratan kepada si mangsa tanpa menyentuh tubuh si mangsa secara langsung. Maksudnya sihir ini dihantar tanpa dia pegang kita, tanpa dia cubit kita, tiba-tiba kita sakit. Itu dari segi istilahnya. Dan untuk menerangkan sihir ini, definisi dan takrif ini,
suka saya kemukakan satu kisah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun laknatullah. Yang mana Firaun laknatullah declare apabila dia mendapat mimpi akan muncul seorang lelaki yang akan menjadi rasul, lalu mengarahkan semua lelaki pada zaman itu, bayi lelaki dibunuh. Dengan kuasa Allah, tiba-tiba hadir Nabi Musa alaihissalam. Walaupun dalam arahannya untuk membunuh anak-anak lelaki pada ketika itu, tapi Allah Maha Kaya. Lalu Firaun membela Nabi Musa, maka Firaun telah menjadi anak angkat kepada Nabi Musa alaihissalam. Selepas itu dia tengok Nabi Musa membesar dengan penuh jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan cuba menentang Firaun. Cuba menentang Firaun, Firaun kata aku tak boleh biar ada Nabi Musa ni. Lalu dalam riwayat menyatakan Firaun mengumpul rakyatnya pada ketika itu. Yang mana dalam Al-Quran menyebut fahasyara fanada wa qala ana rabbukumul a'la. Pada satu hari Firaun kumpulkan rakyat jelatanya, naik atas member, dia kata apa kat rakyat dia? Aku Tuhanmu yang paling agung, yang paling tinggi. Kata ulama pada masa itu tuan-tuan, iblis pun pengsan. Sebab apa? Iblis kata aku jahat juga, tapi aku tak pernah mengaku aku Tuhan, aku kenal bos aku siapa. Manusia ni sampai satu peringkat dia mengaku dia Tuhan. Lalu Firaun rasa kuasanya terancam. Lalu dipanggil tukang-tukang sihir yang membawa tali-tali dan akar-akar untuk menentang Musa dengan sihir itu tadi. Lalu apabila tukang sihir campak tali depan Nabi Musa, tali tersebut bertukar menjadi ular yang begitu besar. Lalu Nabi Musa panik. Allah arahkan Nabi Musa, wahai Musa, kamu jangan panik. Itu adalah sihir. Di tangan kamu ada tongkat. Tongkat kamu itu merupakan mukjizat bagi kamu. Kamu campakkan tongkat itu. Nescaya tongkat itu akan menjadi ular yang begitu besar. Lebih besar daripada ular tukang sihir yang mana boleh menelan ular-ular tukang sihir tadi. Maka ayat ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fawaqa'al haqqa wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Yang mana pada ketika itu apabila ahli sihir tengok ular yang begitu besar menelan ular-ular tukang sihir, maka Tuhan sihir kata qalu amanna birabbil alamin, wahai Musa, aku sudah kenal Tuhan kamu siapa, maka bermula pada hari ini aku beriman kepada Tuhan kamu dan Tuhan Harun, wahai Musa. Jadi apa yang saya nak bawa di sini, tali akar yang bawa tadi bertukar menjadi ular. Jadi memalingkan sesuatu daripada hakikatnya. Hakikatnya tali, tetapi bertukar menjadi ular disebabkan sihir itu tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah mukadimah tuan-tuan perempuan tentang jenayah sihir. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah tadi Ustaz dirakam dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun tadi tu. Yang paling menariknya faul qiyas saharatu sajidin. Iaitu ahli sihir tadi tu semua sujud. Bila lihat Nabi Musa punya ular telan dia punya, mereka punya ular, lebih hebat lagi mukjizat. Lebih hebat lagi mukjizat Nabi Musa. Dan tuan perempuan, itulah sebenarnya kalau saya boleh anggap Ustaz, sihir ni satu filem. Dibintangi oleh pelakon utama ialah syaitan. Pengarahnya bomoh sihir. Lagi. Masya Allah. Jadi tuan puan, kita balik dah Tuan Khalil sebenarnya. Saya nak tanya tentang, memang di mana-mana saja Tuan, ada sihir, ada ilmu hitam, ada ilmu khurafat, ada ilmu perbomohan yang sihir ini karut-marut dan sebagainya. Nak tanya Ustaz, Tuan, kita belum ada lagi satu undang-undang khusus Tuan yang boleh dikenakan, diambil tindakan dari pengamal sihir ini. Itu masalah kita sekarang. Bagaimana Tuan boleh kupas isu ini supaya kita nampak sebenarnya kita perlukan undang-undang yang boleh mengawal bomoh-bomoh sihir ini. Silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seronok soalan tersebut. Dalam zaman contemporary, undang-undang yang ada adalah undang-undang yang nyata dan jelas. Nyata dan jelas. Bomoh, ahli sihir, semua adalah satu pekerjaan ataupun tradisi yang pada turun-temurun dan paling tua sekali di dunia ini. Jadi apa yang kita nak tahu, bukan nak katakan dalam zaman sekarang ni, zaman yang sebelum ini tidak ada undang-undang. Evolusi manusia sebelum ini
Kalau kita lihat pada mula sekali sihir bermula bertapak pada zaman, contohnya pada zaman Raja Hammurabi. Itu zaman di mana dia telah mengenalkan kod Hammurabi. Seterusnya kalau kita lihat balik di dalam zaman Julius Caesar, dia telah memperkenalkan the 12 tables rules, iaitu memancung dan bakar sampai mati ahli sihir ini. Dan seterusnya kalau kita lihat pula, kita beralih pula ke negara China, dinasti Yuan. Dalam dinasti Yuan, dia telah katakan ahli sihir ni akan dikelar hidup-hidup. Jadi kalau kita lihat dari segi undang-undang tu, evolusi manusia memang wujud. Apatah lagi dalam Islam, Al-Quran sendiri telah mengatakan, dan bagaimana Ustaz tadi telah menerangkan. Jadi untuk berbalik pada itu, kita beralih pula kepada tamadun Barat. Tamadun Barat, dia telah memperkenalkan kod dia bersama dengan zaman semasa gereja mula bertapak, iaitu kod Visigoth dinamakan tu. Bermaksudnya itu ahli sihir akan dipancung. Seterusnya di negara-negara Afrika dikenalkan sebagai Witchcraft Suppression Act. Ada undang-undang dia tu, tapi Witchcraft Suppression Act tu tahun 1957. Manakala Fraudulent Medium Act di negara barat, di Eropah contohnya, telah diperkenalkan dalam tahun 1951. Seterusnya, undang-undang ini berakhir setakat itu saja. Tetapi kalau kita lihat di negara Timur Tengah contohnya, ada sebuah negara yang masih mengamalkan undang-undang terhadap ahli sihir, di mana pada tahun 2008 seorang wanita telah dihukum bunuh kerana mengamalkan sihir. Jadi isunya Human Rights Watch telah mempersoalkan, Ustaz, telah mempersoalkan apakah prosedur tafsiran atau definisi sihir ini yang telah dikatakan yang dibawa dalam keterangan di mahkamah. Tapi oleh bagaimanapun Jabatan Keadilan Negara tersebut tidak dapat mentakrifkan. Jadi persoalan yang Ustaz bawa tadi itu ialah berkaitan dengan undang-undang. Jadi kalau kita lihat dari segi undang-undang, Ustaz, undang-undang yang zaman sekarang ni memang tidak ada, Ustaz. Tetapi saya difahamkan sekarang ini di Malaysia, khususnya di Selangor, kita dapati yang digerakkan oleh Jabatan Mufti Selangor bahawa satu kajian yang lebih menyeluruh ke arah mewujudkan akta sihir sedang dijalankan. Jadi setakat ini, Ustaz, memang kita tidak ada satu undang-undang khusus untuk menangani ilmu sihir ini. Okey, terima kasih Tuan. Kita harapkan apa yang dibuat oleh Jabatan Mufti Selangor itu sebenarnya akan menjadi pelopor dan peneroka, Tuan, ya, ke arah untuk mewujudkan akta sihir supaya mereka-mereka terlibat dengan sihir ini dapat dihadapkan ke muka pengadilan, sebab ramai yang teraniaya, ramai yang terzalim dan menjadi mangsa kepada bomo-bomo sihir macam berlaku baru-baru ini di Terengganu Darul Iman. Apa pun tuan puan, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang terus menonton dan setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Jenayah Sihir yang masih lagi berleluasa. Dan hari ini kita bersiaran langsung di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah, sempena Karnival Jom Heboh yang akan berlangsung pada besok dan lusa. Dan tajuk kita Jenayah Sihir, Ustaz. Di hadapan saya ni ada buku tulisan yang bagi Ustaz Syarah Syafi'i tentang sihir. Anda boleh dapatkan buku ini di mana-mana pustaka Risalah, insya-Allah. Jadi saya nak buka peluanglah kepada penonton-penonton di booth Kota Ilmu pada petang ini, daripada anggota PDRM ke, anggota Pulapul ke, ataupun ahli perkap untuk tanyakan soalan. Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Apakah peringkat atau kaedah rawatan mereka yang terkena sihir? Terima kasih, Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya. Walaupun nampak macam soalan berat tapi dia senyum je bertanyakan soalan kan. Bersama kita juga daripada pejabat agama Islam Sabah ya yang turut hadir pada Al-Quran pada petang ini. Itu soalan saya ya. Tentang apakah rawatan untuk mereka yang terkena sihir. Silakan Ustaz. Okey.
Sebenarnya setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ubatnya. Baik penyakit itu fizikal maupun spiritual. Yang penting kita kena ingat dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Tuhan ada menyebut wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sesungguhnya sihir itu tidak boleh membawa mudarat kepada anak Adam kecuali dengan izin Allah. Jadi apabila seseorang itu terkena sihir, sebagaimana kita takrifkan sihir tadi dihantar melalui bukan sentuhan secara langsung. Mungkin tuan-tuan tengok 2 minggu lepas bagaimana Al-Kuliah Ustaz Fauzi. Paku, kaca, jarum keluar. Itulah sihir yang dihantar pada hakikatnya. So kalau berlaku benda-benda seumpama itu dalam diri kita, apakah yang perlu kita buat? Yang paling afdal kita rawat diri kita sendiri. Sebelum kita jumpa Tok Bomo, sebelum kita jumpa perawat, rawat diri kita dulu sendiri. Mungkin diri kita sendiri pun tak betul, sebab tu Tuhan uji kita dengan sihir. Jadi untuk merawatan sihir ini, yang pertama sekali, apabila seseorang itu terkena sihir, dia jangan lupa membaca surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118 yang dimulai dengan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Adakah kamu menyangka kamu dicipta itu secara sia-sia? Tuhan tanya. Kalau jin dalam badan kita, iblis dalam badan kita, Tuhan tanya, mu dicipta ni untuk kacau orang ke? Mu dicipta ni untuk menyihir orang ke? Maka dia akan tersentak. So kita baca surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Itu yang pertama. Yang kedua, resipi untuk rawatan sihir ini juga kita boleh baca surah Al-Furqan ayat 23 yang begitu pendek. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Haba'an mansura tu apa? Haba'an mansura tu berarti sihir yang orang hantar kepada kita, insya-Allah Tuhan akan tukar menjadi abu yang berterbangan. So sia-sia. Dan rawatan orang yang terkena sihir juga, dia boleh menggunakan tangan kanan dia. Ambil tangan kanan, letak di anggota yang sakit. Kalau kita sakit dada, letak atas dada. Kita baca satu ayat, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kita baca surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Kita baca surah Asy-Syu'ara ayat 80, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Dan jangan lupa penutupnya kita baca surah Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ayat ini menggambarkan kepada kita, Tuhan kata, jika aku turunkan Al-Quran yang kamu berubah ayat-ayat di dalamnya ini di atas sebuah bukit, nescaya bukit itu pecah berkecai. Apatah lagi sihir jin iblis yang ada dalam tubuh kita akan hancur macam terkena bom atom apabila kita membaca lau anzalna hadzal Quran. Itu pendapat ulama. Dan yang tips yang seterusnya, orang yang terkena sihir ni juga kita boleh jampi pada air. Kita boleh jampi pada air. Kita ambillah segelas air. Yang mana kita jampi pada air ini satu ayat, surah Yunus ayat 83. Ayat yang saya baca tadi, wa auhayna ila Musa an alqi asaq. Dan kita baca satu ayat yang berbunyi, innallaha sayubtilu. Qala Musa ma ji'tum bis-sihr innallaha sayubtilu. Senang ni satu mutiara saya nak bagi kepada penonton sekalian. Bagaimana ayat ini boleh menjadi ubat? Sayubtilu itu bererti batalkan sihir tersebut. Dan cara baca dalam rawatannya ada cara dia rupanya. Orang bidang tajwid dia baca cara tajwidnya. Orang bidang taranum baca Quran bidang taranumnya. Orang bidang rawatan baca Al-Quran dengan nada dan rentak rawatannya. Jadi untuk membatalkan sihir tadi, kita pegang gelas tuan-tuan. Kita baca apa? Qala Musa ma ji'tum bihis sihr innallaha sayubtiluh. Bagi tebal ba dan ta itu qalqalah tu. Innallaha sayubtiluh. Ta tu Tuhan nak sebutkan di sini betapa beratnya nak batalkan sihir ni, sampai nak sebut pun berat. Sebagaimana Tuhan sebut iza zulzilati dalam Al-Quran. Tidakkah kamu perhatikan hari kiamat? Zalzalah tu hari kiamat, kita nak sebut sampai berbelik lidah. Nak cerita benda tu berat. Begitu juga innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin
wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Baca ayat tu dan kita baca selawat 3 kali, insya-Allah sihir kita akan keluar, insya-Allah kita akan sembuh. Itulah yang kita harapkan. Okey Ustaz, maknanya baca pada air, minum. Minum. Itu caranya. Jangan tak minum pula, simpan dalam peti ais. Apapun itulah bagi mereka yang terkena sihir, biasanya nampak ada orang tu barangkali muka tension Ustaz kalau kena sihir kan. Tapi yang tadi bertanya tu muka senyum, tak ada sihir tu. Tak kena Tak ada sihir. sihir. Ceria. Okey, kita ambil lagi soalan kedua. Silakan kalau ada soalan kedua. Assalamualaikum Tuan Halil. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya satu soalan tentang kawan saya. Tanpa dia sedari telah menyerahkan wang dan barang berharga kepada si pemukau. Mangsa kemudiannya pergi membuat laporan polis. Soalannya, adakah perkataan pukau boleh diterima untuk siasatan? Okey, terima kasih yang bertanya. Ni Tuan Khalid satu isu juga. Kalau saya keluarkan duit ATM, saya buat report polis, saya kena pukau, apakah polis akan senyum? Ini apa ni dia katakan. Okey, apa silakan Tuan komen. Okay. Soalan yang baik kerana kes begini banyak berlaku di negara kita. Banyak berlaku dan banyak report-report yang telah dibuat mengatakan mereka kena pukau dan dalam keadaan kaku dan tidak sedarkan diri, dia telah menyerahkan hartanya, wang dan sebagainya. Ada juga kes yang mengatakan bahawa apabila rumah mereka dipecah masuk, dia kata pecah masuk, mereka tidak sedar dan walaupun nampak orang tu berada dalam rumah, tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pukau ni adalah jampi serapah Ustaz. Dia telah digunakan untuk membuat seseorang itu tidak dapat berkata apa-apa ataupun kaku daripada mendengar, melihat dan tapi walau bagaimanapun mindaannya itu berada pada satu tahap yang mana dia boleh memahami situasi tetapi tidak dapat melakukan apa-apa, bertindak apa-apa. Jadi dalam siasatan polis, lazimnya kes-kes begini kita akan tarif sebagai dalam kanun kesiasaan Seksyen 420 iaitu menipu sesiapa saja yang menipu dan dengan curang mendorong supaya hartanya diserahkan. Menipu dengan curang ataupun kemungkinan jika tidak ada bukti dari situ kita akan beralih kepada mencuri. Tetapi hakikatnya Ustaz, hakikatnya yang kita nak difahamkan sekarang ini, perkataan pukau ini kita terima dalam siasatan semasa rakaman percakapan, polis faham, kita terima. Tetapi pukau ni tidak dapat dibawa sebagai kebuktian di mahkamah. Dalam mahkamah keterangan tidak diterima. Tapi dalam siasatan polis kita sebenarnya dengan amat prihatin dengan mangsa. Kita akan layan mereka. Tetapi kebuktian mesti ada di mahkamah. Itu cerita Ustaz. Okey, adakah polis akan pergi siasat? Katalah dia kenal mukanya macam muka Ustaz Fauzi yang pukau saya tu, Tuan. Adakah Tuan akan pergi rumah saya, siasat saya? Okey. Saya bagi contoh Ustaz. Kalau Ustaz kaitkan begitu, ada satu kes yang pernah berlaku di Kuala Lumpur di mana kita dengar orang Timur Tengah banyak memukau di hotel-hotel, serah duit dan sebagainya. Hasil daripada CCTV yang kita perolehi daripada kes tersebut, kita berjaya menangkap mangsa tersebut. Jadi kita nampak kehadiran dia dalam CCTV tersebut dan berlakulah serah menyerah dalam begitu cepat sekali. Jadi maka sebenarnya polis akan ambil tindakan. Jadi tapi kalau misalnya dia kata dia terbayang muka Ustaz dalam mimpi dia, itu tak jadi Ustaz. Itu tidak jadi. Saya Tuan, saya bila sebut sihir pukau ni saya nampak alam Melayu saja. Orang awang hitam pun ada juga Ustaz. Yang Tuan yang terlibat dengan sihir ni banyak pula tu. Dia boleh tukar dolar tu kepada ringgit tapi dia boleh pukau dalam masa yang sama. Betul tak Tuan? Untuk makluman Ustaz, perkara ini berlaku dan itu yang kita sekarang ni, kita pihak polis berjaya menangani isu-isu begini. Walaupun ditarif mereka menggunakan perkataan pukau, tetapi keupayaan dan siasatan pihak polis kita dapat menangani kes-kes seperti ini. Ramai telah dibawa ke muka pengadilan. Artinya kita kena berhati-hatilah dengan, bukan kata orang yang kita tak kenali, tapi pelancong-pelancong awal hitam ni pun sama-sama juga kita kena berhati-hati. Okey, kita terima lagi soalan yang ketiga, kalau ada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan Ustaz. Ya. Soalan saya, apakah cara terbaik agar kita terhindar dari ilmu hitam? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Apakah cara terbaik? Apakah kita kena mandi guna sabun ke, guna shampoo ke, supaya tidak terkena ilmu hitam? Apa cara? Silakan Ustaz. Okey. Apa pun tuan-tuan, kita kena ingat bahawa ilmu hitam ni menyerang kita
dengan begitu cepat sekali. Tak kira orang ni pangkat apa sekalipun, kalau kena sihir dia akan rebah menyembah bumi tanpa kita nampak. Yang ni yang kita takut. Jadi tuan-tuan sekalian, pepatah Arab ada menyatakan kepada kita, al-wiqayatun khairum minal ilaj. Sesungguhnya mencegah itu lebih baik daripada merawat. So pencegahan untuk kita mengelakkan diri kita daripada ilmu hitam ini, yang pertama sekali kita kena jadi orang mukmin yang sejati. Maksud saya, sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Kita orang mukmin sembahyang 5 waktu kita kena jaga. Sebab dalam sembahyang itu kita sentiasa jampi. Sebab Ustaz Fauzi, Al-Fatihah itu sendiri adalah jampi. Nama bagi Al-Fatihah itu ruqyah. Ruqyah itu kita jampi dalam sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengelakkan diri kita, Nabi bersabda di dalam hadisnya, kullu syai'in zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim faqad aqta. Kita sebagai orang mukmin yang sejati, apa saja kelakuan yang kita nak lakukan, kita kena sebut bismillah. Itu orang yang paling malas lah. Kalau nak sambung lagi, bismillahirrahmanirrahim, lagi bagus. Nescaya syaitan tidak akan campur tangan dalam setiap kali pekerjaannya, baik makan, minum dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena ingat tuan-tuan bahawa wuduk adalah merupakan kesan yang begitu besar di dalam diri seseorang Muslim. Mengikut kajian saya, orang yang sentiasa tubuhnya dibasahi oleh wuduk, ambil air sembahyang setiap kali batal air sembahyang, dia ni bentengnya kemas. Dia ni bentengnya dijaga oleh malaikat dengan begitu rapi sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk mengelakkan sihir juga tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling mujarab kalau kena sihir, santau, saka dan sebagainya, sebagaimana yang saya beritahu sebelum ni, iaitulah zikir semasa Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang mana Nabi Yunus baca zikir ni, ikan boleh muntah di tepi laut. Apatah lagi sihir yang ada dalam tubuh kita, kata ulama, dengan membaca zikir ini, sihir tersebut boleh muntah keluar. Dan seterusnya, satu hadis daripada Rawahu Tirmizi menyatakan kepada kita satu ayat yang perlu kita amalkan sentiasa, iaitulah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Yang mana tidak ada sesuatu yang boleh memberi mudarat kepadaku, sesuatu di bumi dan di langit, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, yang keenam, cara untuk kita membentengi sihir ini juga, kita bacalah sentiasa 3 qul. Ustaz, saya dah baca tak jadi pun. Apa yang kamu baca? Qul, qul, qul. 3 qul lah Ustaz. Ada juga orang jenis luruh benda ni. Kena ingat. So baca qul huwallah, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu resipi yang terbaik. Dan yang ketujuh, kita baca satu ungkapan yang dikatakan wiqayah Jibril. Semasa Nabi Rasulullah SAW disihir di Telaga Zu'arwan, yang disihir oleh Lubaid, Jibril datang merawat Rasulullah dengan ungkapan ini. Duduk kat kepala Rasulullah, kata ulama, Jibril ajar satu kalimah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. InsyaAllah tuan-tuan, dengan mengamalkan 7 tips amalan ini, sebab itulah saya suruh sediakan pen dan kertas. Mudah-mudahan dengan amalan ini kita akan jauh daripada jin dan iblis, dan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sentiasa mendapat keberkatan dan keredaan Allah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, itulah resipi-resipinya, bukan sekadar resipi masakan saja kita cantik dah. Resipi ni pun kena cantik juga. Maklumlah kita hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini. Barangkali tak tahu esok lusa, entah kita di mangsanya, na'uzubillah min zalik. Apapun, kita berhak seketika. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Al-Kuliah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ada petani bersiaran langsung dari Perkanan Stadion Likas,
Kota Kinabalu Sabah, sebenarnya Karnival Johor Sabah yang akan berlangsung besok dan lusa. Dan sebenarnya kita masih lagi bersiaran dengan tajuk kita Jenayah Sihir. Satu jenayah yang memang tak nampak di sudut mata kasar, tapi itulah kita nak cuba buktikan dan cuba tangani secara berhikmah dan baik. Saya tanya yang Tuan Khalil lah, contoh kalau kita lihat tadi dah bincang tentang orang kata apa, tentang pukau, bincang masalah ya. Satu lagi sihir juga melibatkan santau. Biasa dengar, tuan pun biasa dengar santau kan, iaitu sampai mereka batuk berdarah dan boleh membunuh sebenarnya santau ini. Katakanlah ada seorang satu orang hamba Allah, dia buat laporan polis, katalah isteri saya kena santau dan dia mati sebab santau. Jadi apakah sebenarnya santau ini ada tak dia punya kanun keseksaan yang melibatkan sihir santau ini boleh ditimpakai dalam masyarakat kita? Silakan tuan. Okay. Kita semua tahu Ustaz, santau ni memang satu perkara yang kita pernah dengar dan kita tahu dan kita dengar cerita kat kampung-kampung ataupun di tempat-tempat lain. Sahabat ni meninggal kerana disantau, muntah berdarah dan sebagainya. Tetapi tak pernah sekali santau ni telah dikaitkan dengan bunuh ataupun dan sebagainya. Tapi persoalan yang saya percaya Ustaz bangkitkan ni nak merujuk adakah santau ni merujuk kepada boleh membunuh. Okey. Jadi yang pertamanya bila Ustaz kaitkan tadi dengan kanun kesesaan, kita kena lihat kanun kesesaan tu setiap section yang wujud dalam kanun kesesaan tu mempunyai roh dia tersendiri. Section ni pun ada roh dia ada spirit dia. Tiap-tiap satu section tu dia akan mengupas beberapa perkara. Lazimnya 4 perkara utama. Perkara yang pertama ialah dia akan mengatakan barang siapa. Barang siapa ataupun jika seseorang ataupun apabila seseorang. Ini merujuk kepada pelaku. Ini merujuk kepada pelaku. Pelaku bermaksudnya orang tu mesti dikenalkan, mesti dikenal pasti. Tapi dengan santau kita tak dapat pasti siapa pelaku dia. Itu mesti dikenalkan Ustaz. Yang kedua, dia katakan dalam kanun kesesaan, dia kata perbuatan tu mestilah dengan sengaja. Bagaimana nak membuktikan dengan sengaja? Jadi ini kita perlu memikirkan bahawa pelaku ni tadi melakukannya dengan sukarela. Dan dia bermaksud nak berbuat demikian untuk menyebabkan kejadian itu. Ustaz? Lepas tu dan dia mengetahui dan dia percaya bahawa dia akan melakukan. Jadi untuk bawa seseorang itu ke dalam kanun kesesaan bukannya mudah Ustaz. Pasal ada elemen ni. Yang ketiganya elemen Ustaz. Yang ketiganya elemen dalam bahasa Latin kita sebut actus reus ataupun perbuatan. Perbuatan tu mestilah dibuktikan. Kerana siri-siri perbuatan yang tertentu yang membawa kepada satu kumpulan siri yang boleh membawa kepada jenayah tersebut mestilah dibuktikan. Bagaimana kita nak buktikan itu? Itu satu persoalan. Lepas tu actus reus ni dia merupakan satu dia telah mewujudkan satu perkara yang kita namakan forbidden harm kepada mangsa tadi. Forbidden. Mangsa ni tak sepatutnya dilakukan sebegitu rupa, tetapi dia telah menyebabkan lakukan. Tetapi kalau dalam jenayah biasa, dalam jenayah yang kita nampak secara fizikal, dia tikam, kita nampak. Tapi santau, ada perantaraan, lakuna tengah-tengah itu. Ada kebocoran. Seterusnya Ustaz, niat. Kita kena fikir tentang niat. Niat ni dia merujuk dalam bahasa Latinnya mens rea. Niat ni ialah dia merujuk kepada fikiran salah. Fikiran salah orang yang melakukan tu. Ini perlu kebuktian. Kalau kita tidak dapat buktikannya, mahkamah tidak akan dapat terima. Actus reus tadi dan mens rea, perbuatan dan juga niat tadi mesti disatukan, dikawinkan kedua-duanya, barulah dia merujuk kepada jenayah itu tadi. Merujuk kepada jenayah itu tadi. Jadi apabila kita dapat keempat-empat elemen ni tadi, kita dapat mewujudkan apa yang kita namakan rantai keterangan atau chain of evidence. Chain of evidence. Dalam bidang santau ni tadi, bagaimana kita nak wujudkan? Ini yang perlu kajian demi kajian yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahawa dalam jenayah sihir, jika perlu nak diambil tindakan pun, mestilah ada kajian demi kajian untuk memastikan jenayah ini dapat dihukum. Yang penting sekarang ni, jenayah itu mestilah bila nak dibawa ke mahkamah, dia mestilah konkret, jelas dan nyata. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam kes-kes yang telah dibicarakan di mahkamah kita di Malaysia, pernah ada quoted case yang mana telah dibicarakan isu yang ada berkaitan dengan isu sihir. Tapi sihir ni tidak diberi perhatian. Contohnya mungkin tuan-tuan pernah dengar
kes Mona Fendi Ustaz kan, kes Mona Fendi, dan ada juga kes-kes seperti Sabaruddin bin Nun tahun 2005 versus PP, dan ada beberapa lagi kes contoh. Jadi inilah kes-kes yang mana bab-bab sihir, santau dan sebagainya tidak diambil kira sebab dia tidak dapat mendukung kebuktian di mahkamah. Okey, Tuan Khalil. Itu sebab kadang-kadang disebabkan tak ada bukti ni nak beritahu polis, nak beritahu mahkamah, akhir lepas begitu saja. Di situ sebab kadang-kadang orang kampung ambil tindakan sendiri, Tuan. Dia sembelih aja tak bomo tu. Pada muka dah tak boleh buat apa-apa kan, kanun keseksaan tidak ada, akta sihir tidak ada, dia buat tindakan sendiri. Habis cerita, tutup riwayat sihir di kampung tersebut. Jadi itu pandangan yang dulu-dululah ya, barangkali. Okey Ustaz, misalnya Ustaz pula tentang orang kata apa? Ilmu hitam ataupun sihir ini tak kira santau ke pukau ke, orang kata santau lah biasanya banyak Ustaz ya terlibat. Apa tanda-tanda awalnya supaya kita dapat cegah, barangkali mengigau tengah malam ke, kencing tengah malam ke? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Sebenarnya setiap penyakit yang bakal melanda kita disusuli dengan tanda-tandanya yang tersendiri. Orang kencing manis ada tanda-tanda dia, lesu, kebah tubuh, orang darah tinggi, sakit kepala dan sebagainya. Begitu juga dengan santau dan ilmu hitam ini. Yang mana tanda-tanda dia berbelas-belas. Saya cuba sebut. Kalau ada terkena atas kepala kita, jangan cepat kita menuduh jin. Cek hospital dulu. Ada minggu lepas seorang ke klinik saya, Ustaz Fauzi. Bersama suami isteri, saya panggil special dia, saya tanya apa masalah dia. Dia menangis-nangis mengatakan isterinya menangis-nangis mengatakan dia disihir. Dan dia tanya saya, sebab saya tahu dah background dia, dia tanya saya, Ustaz, siapa yang menyihir saya? Kata perempuan tu. Saya kata, suami awak yang menyihir awak. Sampai hati Ustaz, dia kata, tuduh suami saya yang menyihir saya. Ya, suami awak menyihir awak. Ustaz, tak baik tuduh-tuduh orang. Kita perubatan Islam. Kata pergi hospital, cek. Dia cek doktor, tuan-tuan. Rupa-rupa dia mengandung 3 bulan. Dia mengandung 3 bulan. Dia tak pergi klinik, dia dalam edah alahan, muntah, tiba-tiba dia menuduh jin. Sian kat jin yang tak sekena-mena tu, kena tuduh kat dia. Jadi saya kata, itulah saya kata suami you yang buat. Lain kali, nak rujuk apa ke perubatan Islam, pergi hospital dulu. Ya, betul. Biar hospital sah, kalau ada kencing manis, kebah tubuh, jangan duk tuduh orang tu hantar, orang ni hantar. Iblis memang nak pelaga kita. Betul tak? Jadi seterusnya, tanda-tanda orang yang terkena sihir ni, yang pertama sekali kepalanya sentiasa sakit, migraine. Pergi hospital habis duit beribu ubat dah tak lega-lega, jumpalah kami dengan Ustaz Fauzi di Darul Syifa. Yang kedua, orang yang terkena sihir ini dia akan sakit atas belakang dia. Ni atas ni rasa lengah, tak tahu sebab apa sekian lama dah. Sakit atas belakang. Tanda ni penting. Yang ketiga, orang yang terkena sihir lengah sendi-sendi utama. Lengah. Mari dekat Al-Kuliah sekejap, duk belunju dah sakit. Sebab apa? Iblis duk dalam lutut dia. Dan yang seterusnya, orang yang terkena sihir ni juga mempunyai ketumbuhan yang sukar untuk diubati. Pergi hospital, kata barah. Dah kemo berpuluh kali dah. Dah kuruh 2-30 kilo dah turun. Cubalah dengan perubatan Islam. Sebab itu tanda-tanda sihir ataupun santau dia boleh menjelma dalam bentuk saratan dalam perubatan Islam, iaitulah barah. Dan seterusnya, ada rasa miang kat tubuh dia. Terutamanya masuk bilik nak duduk dengan suami atas katil, tak boleh duduk dah, bergelisah. Duk garu dah. Sebab apa? Keluar bilik, duduk depan TV, tengok TV, Al-Kuliah, elok-elok. Tak sakit apa pun. Dan seterusnya, orang yang terkena sihir juga, tuan-tuan, dia berdebar tanpa sebab. Berdebar tanpa sebab. Tak tahu hari ni sebab apa aku nak berdebar ni. Jantung bergerak dengan begitu cepat sekali, kencing manis, darah tinggi tak ada. Maka itu tanda-tanda awal sihir. Dan seterusnya, dia mudah lupa. Nyanyuk cepat. Letak barang tadi kat mana? Lupa dah. Kalau barang lupa tak apa lagi Ustaz Fauzi. Kadang-kadang sembahyang asar 3 rakaat ke 2 rakaat. Tak tahu sembahyang berapa rakaat. Kita pun rajin kadang-kadang tu, betul tak? Maka tanda-tanda tuan terkena sihir. Jadi dan seterusnya, kita ada rasa seolah-olah ada sesuatu benda yang bergerak dalam badan kita. Sekejap sakit dada, sekejap pikat paha, sekejap atas belakang, terasa benda yang bergerak-gerak.
di dalam badan kita, dan seterusnya suka berseorangan. Duduk seorang-seorang, orang mari bos kota ilmu, dia pergi duduk dalam tandas. Tak mau dalam masyarakat, hidup bermasyarakat ni dia tak mau. Dan seterusnya orang yang terkena santau ni juga benda-benda kecil diperbesar-besarkan, terutama suami isteri. Nak marah-marah, nak bercerai-cerai sebab benda kecil saja. Dan disusuli dengan beberapa mimpi Ustaz Fauzi, antaranya jatuh tempat tinggi, antaranya dipatuk ular, bukan orang nak pinang kita, sihir nak pinang kita, dan yang ketiganya apabila kita bermimpi dikejar binatang dan diancam benda-benda yang tajam. Senang cerita Ustaz, datang besok ke Booth Kota Ilmu selama 2 hari, Sabtu dan Ahad. Selepas Zuhur Ustaz ada boleh bincang tanya Ustaz tentang mimpi-mimpi tersebut sebagai tanda-tanda awal terkena sihir. Apa pun Ustaz, kita berhak seketika sekali lagi jumpa selepas ini insya-Allah. على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا على حبيبك خير الخلق Alhamdulillah, terima kasih. Kita dah sampai ke penghujung rancangan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Jenayah Sihir. Apa pun saya nak pergi kepada ACP Muhammad Khalil Kadir tentang polis anggota pidana M lah yang orang kata menjalankan siasatan. Kita dah ada forensik tuan sekarang. Ada forensik dia tak kita kena pasti pelakunya ataupun katalah kita keluarkan santau, ada pisau jilet, cap jari ada, bomo tu. Paku pun ada, cap jari kat bomo tu. Jadi boleh tak kita gunakan forensik ini untuk kenakan hukuman? Silakan tuan. Terima kasih Ustaz. Okey, dalam jenayah biasa apa yang kita nampak ialah kita dapat kebuktian itu mesti adalah secara fizikal. Itu bagi jenayah biasa. Jadi dalam crime scene investigation kita siasat tempat tu, kita dapat kata bukti-bukti fizikal. Tetapi bagi jenayah sihir ni Ustaz, dia melalui satu proses di antara pelaku ni tadi dengan mangsa, dinamakan alam mistik, bukan alam realiti. Okey, bukan alam realiti. Jadi alam yang kita namakan paranormal. Tidak normal langsung. Jadi kalau misalnya kita bawa lah forensik datang, ditakdirkan forensik setelah siasat kepada tempat si mati itu dijumpai, mangsa dijumpai. Jadi bagaimana forensik nak kaitkan dengan pelaku ni tadi? Pelaku ni tadi kita perlu kan. Jadi kita perlu untuk mengetahui pasal apa? Apakah benda-benda DNA yang ada pada pelaku ni tadi yang boleh dikaitkan dengan mangsa. Maka ini yang dikatakan terapung dan boleh dikatakan mewujudkan satu jurang yang di antara mangsa, pelaku dan pengupah. Itu tiga aspek. Jadi forensik ni kalau kita lihat, dia boleh membantu kita dalam banyak perkara untuk menyelesaikan siasatan. Kerana PDRM juga, Polis Diraja Malaysia juga mempunyai tim forensik ataupun jabatan forensik yang hebat. Kita dapat menyelesaikan banyak kes-kes yang mana kita forensik kita pun diakuilah oleh pihak dunia. Tetapi dalam jenayah melibatkan makhluk halus, kita kena fikir sikit sekarang ni. Jadi bukan sahaja forensik, tapi kita memerlukan elemen-elemen lain. Apakah elemen-elemen yang kita perlukan itu? Ialah pertama, Ustaz, kita kena buktikan bahawa amalan itu adalah amalan sihir. Okay, itu satu. Yang kedua, kita kena buktikan bahawa yang mengamal itu adalah pengamal sihir. Dan yang ketiga, kita kena buktikan sihir ni ada berbagai-bagai jenis kategori Ustaz. Jadi kategori apa sihir ni? Jadi ini tiga yang menyebabkan. So kena pasti tiga perkara tersebut. Ada lagi Ustaz. Okey, Ustaz Syarhan, apa rumusan Ustaz? Seminit je, kesimpulan seminit. Seminit. Rumusan saya kepada tukang sihir di luar sana, ketahuilah bahawa anda kalau mengikut hukum fiqh, hukumnya bunuh. Dipancung. Pendapat siapa? Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik, Qurtubi menyatakan tukang sihir ini hukumnya pancung. Imam Syafi'i kita yang bermazhab Syafi'i ini, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar berpendapat hukumnya bunuh juga sekiranya tukang sihir itu terbukti boleh membunuh orang lain. Itu yang pertama. Dan yang paling penting, kita dalam majlis ilmu ini ialah kita nak tahu diri kita disihir ataupun tidak. Tanda-tanda saya dah bagi tahu tadi. Kita berada di Jom Heboh ni selama 2 hari. Hari Sabtu, Ahad. So,
kunjungilah Kota Ilmu, satu bus Kota Ilmu yang mana di sini kita menjalani rawatan dan scan perubatan Islam Marilah secara percuma. ramai-ramai. Beramai-ramai, Okey. insya-Allah. Terima kasih Ustaz Syarhan, terima kasih SCP Mak Khalil dan juga kepada semua pihak terlibat pada petang ini menjayakan Al-Kuliah yang bertajuk Jenayah Sihir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dan sama-sama kita jauhi sihir. Jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia